Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada pagi yang mulia ini kita dapat bertemu lagi bagi menyambung bacaan kitab Mafatihul Barakat wal Khairat fi Dhawil Kitabi wa Sunnati, segala kunci keberkatan dan kebaikan berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebagaimana kita maklum, kelas kita ni tidak ada buku terjemahan. Dia hanya ada buku asal iaitu dalam bahasa Arab yang boleh download daripada internet. Okey, jadi apapun insya-Allah kita akan cuba menterjemahkan dan mengupasnya sedaya yang mampu dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita masuk pada tajuk al-barakatu minallahi azza wa jalla. Segala keberkatan itu daripada Allah azza wa jalla. Ini al-barakah, al-istighraq lah maksudnya. Kan? Segala keberkatan daripada segala perbuatan dan segala perkataan, kan? Adalah semuanya daripada Allah azza wa jalla. Di sini al-musannif hafizahullah taala didatangkan ayat Al-Quran daripada surah Al-Imran ayat 26. Boleh kita sini saya ada juga ambil ini kan ayat ni kalau dibaca di sini kan ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. Okey, ayat 26. Ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, ya, engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada siapa yang engkau kehendaki, ya. Wa tanzi'u, dan engkau mencabut, kan? Engkau mencabut al-mulka, kekuasaan itu ataupun kerajaan itu, mimman tasha', daripada siapa orang yang engkau kehendaki. Daripada siapa pun Allah nak cabut, Allah nak bagi. Wa tu'izzu, dan engkau memuliakan. Man tasha'u, siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu, dan engkau hinakan. Man tasha'u, siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khairu, di tangan engkau lah ya Allah, al-khair, segala kebaikan. Jadi al-tul istighraq, maksud segala jenis kebaikan apa benda pun sebenarnya semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha berkuasa. Ini ayat yang kita baca di sini. Mana kata al-Imam At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, dalam menafsirkan lafaz kata Allah, biyadikal khair, di tangan kau segala kebaikan, iaitu kullu dhalika biyadika wa ilaika, segala-galanya itu, kan, kebaikan itu di tanganmu, wa ilaika, dan kepadamu. Kepadamu lah kami meminta segala jenis kebaikan yang kami hajati.
Sama ada kebaikan itu yang kami tahu ataupun kebaikan itu yang kami tak tahu. Kebaikan itu yang kami nampak ataupun kebaikan itu yang kami tak nampak. Kebaikan itu yang kami dengar ataupun kebaikan itu yang kami tidak pernah mendengarnya. Semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. La yaqdiru ala dhalika ahadun. Tidak ada siapa pun daripada kalangan makhlukmu selainmu yang mampu di atas demikian itu. Maknanya untuk memiliki segala kebaikan dan untuk memberi segala kebaikan. Tidak siapa yang mampu. Hanyalah dia Jalla Jalaluh. Li'annaka ala kulli syai'in qadir. Kerana sungguhnya engkau ya Allah atas segala sesuatu engkau maha berkuasa. Duna sa'iri khalqika, tidak ada satu pun makhlukmu yang mempunyai apa-apa kuasa dan daya. Ya, sebab tu kita selalu sebut la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan kekurniaan, pemberian, keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa duna mattakhadahu al-musyriku min ahli al-kitab wal ummiyin min al-arab ilahan wa rabban ya'budunahu min dunika. Begitu juga. Tiada siapa yang berkuasa walaupun sembahan-sembahan yang diambil oleh orang-orang ahli kitab, yang mereka itu menyembah Uzair, yang mereka itu menyembah Al-Masih, kan? Ataupun daripada bangsa Arab yang menyembah berhala-berhala selain daripada yang menjadikan ianya sebagai Tuhan sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu mengorbankan haiwan korban dan sebagainya, bersedekah dan menghadiahkan kepada berhala-berhala dan sembahan mereka itu, kan? Sedangkan berhala-berhala itu la yasma'u wa la yubsir, tidak boleh mendengar dan tidak boleh melihat, la yadurru wa la yanfa'u, tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat. Kan kal masih wal andad, seperti mana penyembahan oleh ahli kitab ini puak-puak Nasara terhadap Al-Masih Isa bin Maryam alaihi wassalam, wal andad dan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang diambil oleh al-ummiyun, oleh mereka yang tidak pandai membaca dan menulis daripada kalangan bangsa Arab jahiliyah, yang mereka itu sembah sebagai Rabb, sebagai pentadbir, penguasa selain daripada Allah Ta'ala, yang boleh menurunkan hujan, yang boleh menumbuhkan tanam-tanaman, yang boleh mendatangkan rezeki yang luas, ya, yang dianggap oleh musyrikun jahiliyah dan musyrikin hari ini pun macam tu juga. Kemudian kata Syekh sini, wa akhraja al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah Ta'ala, ya Adam, Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadayka. Maka kata Adam, aku menyahut seruanmu dan aku sentiasa menyahut seruanmu. Labbaika wa sa'daik. Dan segala kebaikan itu pada dua tanganmu. Fi yadaika. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sebut dua tangan. Jadi kita isbatkan bagi Allah itu dua tangan yang layak bagi kebesaran Allah Taala, tidak boleh kita nak fikirlah. Tapi kalau ahlul kalam mereka terjemahkan yadaika ni kepada dua kuasa ke dua apa, kita pun tak tahulah. Sebab ahlul kalam ni mereka menterjemahkan kata yadun dengan makna kuasa, kan? Kuasa. Jadi dekat yadaika ni pun nak terjemah macam mana? Itulah dia maknanya keburukan, kejelekan ahlul kalam tadi ataupun ahlul falsafah. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhrij bi'athan nar. Allah kata keluarkan ahli neraka daripada zuriatmu. Qala wa ma bi'athun nar? Kata Adam alaihissalam, apakah dia ahli neraka itu? Siapakah mereka? Qala, kata Allah, min kulli alfin, daripada 1000 orang itu, 999. Daripada 1000 orang itu 999 orang adalah ahli neraka, yakni daripada zuriat Adam alaihissalam. Maknanya daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman kita hari ini, zuriat dia kalau 1000 tu satu je masuk syurga, 99 akan masuk neraka. 99 orang masuk neraka, satu orang masuk syurga. Kan?
Baik. Tapi berkenaan dengan hadis ni, para sahabat radhiyallahu anhum merasa muskil. Lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW, kalau macam tu Rasulullah, siapakah di kalangan kami ini ahli syurga? Seorang daripada kalangan kami ahli syurga. Nabi kata bukan begitu, maksudnya seorang daripada kalangan kamu dan 99 orang daripada Ya'juj dan Ma'juj. Dengan cerita kata Ya'juj Ma'juj ni sangat ramai. Baik. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu idza qama ila as-salati, ya, bahawa Nabi SAW apabila Nabi bangun untuk mendirikan salat, ya, qama ila as-salati, Nabi bangun untuk mendirikan salat, qala, Nabi SAW berdoa, dia berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Ini doa istiftah kan. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan segala langit dan bumi. Ila an qala, sampailah kepada firman Allah, sampailah kepada sabda Nabi SAW, labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wa syarru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilayka. Okay? Hadis riwayat Muslim. Bab solat malam dan qiyam malam. Jadi aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan segala langit dan bumi. Sampailah kepada sabda Nabi SAW, doa Nabi, labbaika wa sa'daika, dan aku menyahut seruanmu dan menyahut lagi seruanmu sentiasa, dan segala kebaikan itu pada dua tanganmu, di dua tanganmu, dan segala kejahatan itu bukan disandarkan kepadamu, bukan dinisbahkan kepadamu. Ya. Ana bika, sungguh aku ni dengan engkau dan kepada engkau. Dengan engkau aku bertawakal, dengan engkau aku beriman, dengan engkau aku berserah, wa ilaika, dan kepada engkau aku kembali, kepada engkau aku menuntut hajat, segala keperluan, keinginan. Tabarakta, maha mulia engkau, wa ta'alaita, maha tinggi engkau, astaghfiruka, aku mohon ampun kepada engkau, wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kepada engkau. Baik. Ini doa yang seharusnya sepatutnya kita hafal dan kita baca kan. Daripada kita hafal doa-doa yang entah mana, daripada mana datang. Orang tu kata doa ni bagus, orang ni kata doa tu bagus. Daripada syekh ni, daripada syekh tu, selawat ni bagus, selawat tu bagus. Kan? Tinggalkan benda-benda macam tu. Ambillah apa yang diajar oleh Nabi SAW. Contohnya macam selawat. Kan? Kita berpada dengan selawat yang diajar oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi ambil selawat entah mana-mana kan? Entah yang disebut fadilat dia, entah mana fadilat dia orang sebut kan? Jadi berpada dengan selawat yang kita baca dalam solat kita, dalam tahiyat kita, itu yang diajar oleh Nabi SAW, itu yang terbaiknya. Sehingga orang adalah solat selawat syifa'nya, selawat nariyahnya, selawat tafrijiyahnya, macam selawat. Tinggalkan selawat-selawat yang macam tu, yang tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu. Itu juga doa-doa kan. Kenapa? Karena pada doa Nabi itu ada kebaikan, dan ia jawami'ul kalim, doa yang ringkas tapi padat, meliputi segala hajat dan kehendak hamba. Baik, kata musannif di sini rahimahullah ta'ala hafizahullah, wa idza kanat al khairat wan ni'am fi dunya wal akhirah, dan jika dia kata apabila segala kebaikan dan segala kenikmatan itu di dunia dan di akhirat itu adalah daripada kelebihan kurniaan Allah Subhanahu wa taala di atas hamba-Nya, kan? Jadi maka begitu juga ketetapannya dan kesentiasaannya, kesinambungannya segala nikmat itu yang berterusan dan sentiasa banyak bertambah kan, segala kebaikan ini tak berkurangan, dia bertambah. Begitu juga segala kenikmatan bertambah kan. Allah uji kita sikit, Allah bagi nikmat lagi banyak selepas itu. Kesemuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dinamakan sebagai keberkatan. Inilah dia yang dinamakan sebagai keberkatan. Jadi segala kurniaan, kelebihan, kebaikan dan segala kenikmatan tadi, kan, yang mana ia berterusan tidak pernah berkurang, itulah dia keberkatan.
Jadi keberkatan itu kesemuanya adalah milik Allah Ta'ala dan darinya. Bagi Allah, milik Allah dan daripada Allah Ta'ala. Wa huwal mubaraku jalla wa ala. Dialah yang memiliki segala keberkatan. Jalla wa ala. Maha mulia lagi maha tinggi. Kemudian kata musannif, wa minal adillati sarihah, dan di antara dalil-dalil yang jelas dan nyata dalam as-sunnah, dalam hadis, iaitu apa yang sabit dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna na'uddul ayati barakatan. Sesungguhnya kami dulu pernah menghitung ayat-ayat ini sebagai keberkatan. Al-ayat, segala ayat-ayat, segala barakah, yakni kelebihan dan kemuliaan daripada Allah. Wa antum ta'uddunaha takhwifan. Sedangkan kamu semua menghitungnya sebagai takhwif, ancaman. Kan? Ancaman. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, kata sahabat, dia semua adalah keberkatan. Tapi kamu semua menghitungnya sebagai ancaman. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat dia mukjizat lah. Ya, mukjizat Nabi SAW. Nabi tu. Ketika kami bermusafir bersama dengan Rasulullah SAW, faqalla al-ma'u, maka air jadi sedikit. Air berkurangan. Faqala utlubu fadlatan min ma'in. Kata Nabi SAW, ambil air yang baki sedikit-sedikit tu, mari sini. Faja'u bi'ina'in fihi ma'un qalilun. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum mendatangkan dengan air yang amat sedikit dalam satu bekas. Air itu sedikit. Fa'adkhala yadahu fil ina'i, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam bekas itu. Thumma qala, kemudian Nabi pun bersabda, hayya 'ala at-tahuril mubaraki wal barakatu minallah. Nabi kita, marilah semua, ya kan? Marilah semua untuk bersuci, yani berwuduk, ya kan? Dengan tahur ni, air yang digunakan untuk bersuci yang diberkati, al-mubarak. Dan keberkatan itu daripada Allah. Nabi tak kata keberkatan itu daripada dia, tapi keberkatan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Abdullah bin Mas'ud, falaqad ra'aitu al-ma'a yanbu'u min baini asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya aku telah melihat air itu yanbu', memancar daripada celah-celah jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya kami mendengar tasbih ta'am, makanan itu bertasbih. Kami dengar makanan itu bertasbih sedangkan dia itu dimakan. Ini mukjizat. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menganggap itu adalah keberkatan daripada Allah Ta'ala. Adapun kita hari ini, kita menganggap itu adalah ancaman ataupun ugutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita takut kepada dia dengan mendengar tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Gitu. Supaya jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala atau jangan melakukan dosa-dosa tadi. Baik, di sini dia menjelaskan tentang makna tabarak. Tabarak. Ya. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, adapun sifatnya tabaraka, maka itu khusus, hanya khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah sebut perkataan itu ke atas dirinya sendiri. Sebelum firman-Nya, tabarakallahu rabbul alamin. Maha mulia Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 54. Dalam surah Al-Mulk yang kita baca, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha mulia Allah Ta'ala yang di tangannya segala kerajaan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 Allah sebut juga, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha mulia Allah ahsanu al-khaliqin, pencipta sebaik-baik pencipta. Ahsanul khaliqin. Baik, kita faham di sini lafaz sebaik-baik pencipta bukan di sana maknanya juga ada pencipta yang lain yang baik juga. Bukan macam tu faham dia. Bukan macam tu faham dia.
Jadi ahsanul khaliqin maksudnya tidak ada yang seperti Allah Ta'ala dalam ciptaannya. Tak ada yang boleh mencipta selain daripada Allah Ta'ala. Mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada dengan pengadaan yang begitu kemas, rapi dan indah ciptaan dia. Kan langit kita lihat yang tidak bertepi, langit yang tidak bertiang, langit yang tidak retak, kemudian indahnya langit itu dihiasi dengan bulan, bintang, kan? Dan di sana ada matahari yang bercahaya menyinari kehidupan manusia di siang hari untuk mereka bekerja mencari keberkatan, mencari rezeki dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam surah Az-Zukhruf ayat 85 Allah sebut A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وتبارك, dan maha mulia Tuhan yang baginya miliknya kerajaan segala langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa indahu, dan di sisinya ilmu sa'ati, pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Baik, kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 1 Allah sebut Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Ya. Tabarak, maha mulia Tuhan yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, ke atas hambanya, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan dalam surah Al-Furqan juga ayat 10 Allah sebut lagi Tabarakalladzi in syaa ja'ala laka khairan min dhalik. Tabarakalah, maha mulia alladzi, itu Tuhan yang insya'a, jika dia menghendaki, ja'ala laka khaira, dia akan jadikan untuk engkau kebaikan, min dzalika, daripada demikian itu. Lagi dalam surah yang sama juga Al-Furqan ayat 61 Allah berfirman Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja. Maha mulia Tuhan yang telah menjadikan di langit itu ada buruj, ada gugusan bintang-bintang dan planet-planet. Baik. Tidakkah engkau di sini, kata maksudnya, tidakkah engkau melihat di sini, afala taraha, kan? Tidakkah engkau lihat ayat-ayat tadi, mukjizat tadi, baik. Jadi tidakkah engkau melihat bagaimana kan disebut segala perkara tadi dalam Al-Quran. Kalimah al-barakah, tabarak tadi disebut dalam Al-Quran. Ya, mana Allah Ta'ala tadi dia maha mulia. Okay, minta maaf ada ini dah. Baik. Tengok dia kata bagaimana disebut segala mukjizat tadi kan dalam Al-Quran, segala kelebihan. Tengok disebut daripada ayat tadi kan. Tabarakallahu rabbul alamin biyadihil mulk ahsanul khaliqin, kan? Apalagi lahu mulkus samawati wal ardi, kan? Jadi maknanya disebut situ yang mana ia berlaku di atas ketentuan mukhtassah bihi, yang benda itu khusus, hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, kan, yang maha yang bersifat dengan maha mulia tadi kan. Tabarak tadi tidak disebut nama tabaraka tadi, gelaran itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Waja'an ala bina'is sa'ah wal mubalaghah, yang iaitu datang di atas bina
keluasan dan makna mubalaghah yang mana bersangatan. Seperti lafaz ta'ala. Jadi maha. Terjemah dalam bahasa kita ni dia panggil maha lah. Jadi sebenarnya perkataan maha ni kalau hanya layak sebab apa? Sebab perkataan yang terbaik itu hanya digunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh digunakan untuk makhluk. Jadi kesilapan yang begitu besar apabila menggunakan perkataan maha itu kepada Allah dan kepada makhluk. Seperti kita gunakan kepada sultan, kepada raja. Maha kan? Sebenarnya perkataan maha ni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan maha tadi. Ya, begitu. Tak boleh kita gunakan kepada makhluk yang maha sekian-sekian. Ataupun sebahagian, tak tahulah, wallahu ta'ala alam, saya pernah dengar ada orang yang dia sebut tentang terjemahan perkataan duli yang maha mulia. Sebab duli, dia kata perkataan duli ni adalah makna dia selipar ataupun kasut ataupun yang paling rendah lah. Jadi hamba, boleh gunakan sebagai hamba. Maksud dia berkata duli yang maha mulia, maksudnya hamba bagi Tuhan yang maha mulia. Ada orang terjemah macam tu, wallahu ta'ala alam. Tapi kalau terjemah macam tu tak apalah. Kan duli tu makna dia hamba yang maha mulia, hamba bagi Tuhan yang maha mulia. Tak apalah. Tapi kalau diri dia tu yang maha mulia tu tak boleh lah. Sebab telah berkongsi perkataan yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada dalam satu bahasa itu. Jadi tidak dipanggil perkataan tabaraka itu kepada makhluk. Begitu juga perkataan ta'ala tidak dipanggil kepada makhluk perkataan itu. Kan? Begitu juga perkataan ta'azama tidak dipanggil pada makhluk perkataan itu. Dan seumpama dua perkataan itu, ta'azama ta'ala tadi. Jadi lafaz tabaraka itu dia datang mengikut binaan ataupun wazan ta'ala. Ta'ala, lafaz ta'ala. Jadi ta'ala tu yang maha tinggi. Tabaraka yang maha mulia. Alladhi huwa dalun ala kamalil ulu. Yang mana ia menunjukkan di atas kesempurnaan ketinggian. Ala kamalil uluwi, di atas kesempurnaan ketinggian. Wa nihayatihi, dan kesudahannya. Maksudnya tak ada lagi lah perkataan yang boleh menunjukkan tentang kesempurnaan itu. Maksudnya maha sempurna lah. Jadi ta'ala, kan? Begitu tabaraka itu dia menunjukkan di atas kesempurnaan ketinggian dia. Dan tidak ada lagi yang lebih sempurna ketinggiannya daripada Allah Ta'ala. Kalau perkataan ta'ala. Fakadzalika tabaraka, begitu juga perkataan tabaraka tu. Kan? Dia menunjukkan di atas kesempurnaan keberkatan. Jadi segala menunjukkan di atas kesempurnaan segala keberkatan Allah Ta'ala wa azamiha, dan keagungannya dan keluasannya. Keluasan apa? Keluasan keberkatan itulah. Kebesaran keberkatan itu dan keluasan keberkatan itu. Wa hadha ma'na qawlihi man qala min as-salaf tabaraka ta'azama. Jadi ini adalah makna perkataan perkataannya mereka yang berkata daripada generasi awal umat Islam, perkataan tabaraka itu adalah ta'azama. Maksudnya maha besar, maha agung, maha mulia. Dan perkataan yang lain daripada mufassirin, makna dia, kan, makna tabaraka itu selain daripada Ibn Jarir At-Tabari, dia kata antaji al-barakat min qibalihi, bahawa datang segala keberkatan itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fal barakatu kulluha minhu, dan segala keberkatan itu semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata orang lain pula, kan, makna tabaraka itu adalah kathura khairuhu, maksud banyak kebaikan dia dan banyak ihsan dia kepada makhluk dia, tak terhitung. Ihsan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada makhluk dia tidak terhitung. Wa qila ittasa ra'fatahu wa rahmatuhu bihim, dan dikatakan makna tabaraka itu luasnya sifat kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada segala makhluknya.
Dan dikatakan makna tabaraka itu tazayud an kulli syai'in, sudah tambahan daripada segala sesuatu. Maknanya segala sesuatu kebaikan itu sentiasa bertambah. Gitu. Jadi wa ta'ala anhu fi sifatihi wa af'alihi, dan Allah Taala Maha tinggi, ya kan? Dalam segala sifatnya dan segala perbuatannya. Wa min huna qila ma'nahu, dan di sini dikatakan makna tabaraka itu ta'ala wa ta'azama. Makna ta'ala tu, makna tabaraka tu di antaranya makna dia ta'ala tu makna tabaraka juga, wa ta'azama pun makna dia tabaraka juga. Dan dikatakan tabaraka maknanya taqaddasa. Taqaddasa ni apa dia? Taqaddas. Al-Quds maksudnya at-taharah. Maknanya yang suci, maha suci. Dan dikatakan tabaraka ay bismihi. Kan Allah Taala maha mulia, Allah Taala dengan namanya yang maha mulia. Yubariku fi kulli syai', dia memberkati pada segala sesuatu. Memberi tambahan kebaikan kepada segala sesuatu. Wa qila tabaraka irtafa'a, dikatakan mana tabaraka itu maknanya irtafa'a, meninggi, terangkat. Al-mubarak maksud al-murtafa', al-mubarak sesuatu yang diangkat, yang ditinggikan. Itu makna al-mubarak. Ini disebut oleh al-Imam al-Baghawi rahimahullah. Dan dikatakan makna tabarak itu adalah keberkatan, tuktasabu wa tunal bidzikri, maksud keberkatan yang akan dapat dicapai, kan? Yang boleh diusahakan, keberkatan yang boleh diusahakan dan dapat dicapai keberkatan itu dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingat Allah, kan, kita berusaha berzikir, melakukan solat dan sebagainya, mengingati Allah Taala, maka di situ kita akan mencapai keberkatan. Itu. Jadi mana para ulama berbeza pendapatlah tentang terjemahan tabaraka tadi, maksudnya, tetapi semuanya kembali kepada itulah, sama ada mana ta'azama, kan, ta'ala, mana dia tabaraka, yang terjemah dalam bahasa kita ni mana nak terjemahlah dalam kata apa lagi yang kita jumpa dalam kata ni lah, yang maha mulia, tabarak, kan, maha mulia, maha agung. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ja'a bi kulli barakatin, maknanya tabaraka itu dia mendatangkan, maknanya dia mendatangkan dengan segala keberkatan. Dan dikatakan maknanya thabata wa dama, bahawa keberkatan itu sentiasa ada dan berterusan, kan, dengan apa yang ada dan apa yang akan datang, dia berterusan keberkatan tadi. Ini disebut oleh Al-Baghawi jugalah. Di sini musannif banyak menyebut perkataan para ulama tentang makna keberkatan itu. Jadi hakikat lafaz itu, lafaz tabaraka itu, bahawa keberkatan itu ialah banyaknya kebaikan, kathratul khair wa dawamuhu, dan kesentiasaan dia. Ya, tidak ada seorang pun yang lebih berhak dengan demikian itu, yang bersifat dengan sifat itu dan dapat melakukan perbuatan itu daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tafsiran as-salaf, tafsiran generasi awal tentang perkataan tabaraka ini, yaduru ala hadainil ma'nayain. Tafsiran generasi awal umat Islam tentang perkataan tabaraka ini, dia berkisar di antara dua makna ni lah, iaitu makna apa? Ta'ala wa ta'azama, dua lafaz. Wa huma mutalazimani, yang mana ta'ala dan ta'azama ni sentiasa ada kesertaan antara kedua-duanya. Begitu. Tetapi yang paling layak dengan lafaz makna sifat ini bukan makna perbuatan, makna sifat. Kan, lafaz ni menunjukkan pada makna sifat, bukan pada makna perbuatan. Yang paling layak pada makna sifat lah. Kan, kenapa? Karena dia adalah perbuatan yang lazim pada diri dia, yang ada pada diri dia. Seperti ta'ala, yang maha tinggi, wa taqaddasa, maha suci, wa ta'azama, maha agung. Dan seperti lafaz-lafaz ini, laisa ma'naha, bukanlah bermakna annahu ja'ala ghairahu alian, bukan bermakna dijadikan selain daripada dia tu yang jadi tinggi, dan dijadikan selain dia itu kudus, dan bukan bermakna dijadikan selainnya itu ma'aziman, iaitu maha agung. Bukan makna macam tu.
Kan? Inilah dia yang dipertanggungkan, yang diperjelaskan oleh lafaz ini biwajhin, dengan cara ni lah yang kita sebut tadi. Wa innama ma'naha fi nafsi man nusibat ilaihi fahuwa al-muta'ali al-mutaqaddis. Maknanya al-mutaqaddas. Dialah lafaz, makna dia menunjukkan kepada diri yang dinisbahkan lafaz itu kepadanya, iaitu yang al-muta'ali, iaitu Allah Ta'ala, al-mutaqaddas, yang maha tinggi, yang maha suci. Fakadzalika tabaraka, betul juga perkataan tabarak la yasih yakuna ma'naha baraka fi ghairihi. Kan? Tidak sah, tidak betul perkataan tu makna dia kalau kita nak letakkan bahawa dia telah meletakkan keberkatan supaya yang lain itu jadi berkat macam dia. Tak, bukan begitu maknanya. Ya. Ini perbahasan tentang makna lafaz barakah lah. Jadi gitu. Maksudnya fal barakah, jadi keberkatan itu kan, kulluha lahu ta'ala, ini kesimpulannya. Ya. Keberkatan itu semuanya bagi ataupun milik Allah Ta'ala, wa minhu, dan darinya. Fahuwa al-mubaraku, maka dialah yang al-mubarak, yang memberi keberkatan, yang meletakkan keberkatan. Wa man alqa alaihi barakatuhu fahuwa al-mubarak. Fahuwa al-mubarak. Jadi sesuatu yang diberikan keberkatan. Oleh hadza kana kitabuhu mubarakan. Dan itulah di kitab Allah Ta'ala itu kitab yang dia berkati. Begitu juga Kaabah itu wa baituhu mubarakan. Kaabah itu rumah Allah Ta'ala yang dia berkati. Kan? Begitu juga masa dan tempat yang Allah Ta'ala muliakan. Dan Allah khususkan keberkatan itu dengan masa dan tempat tertentu daripada selainnya. Contohnya hari yang berkat, bulan yang berkat kan, bulan Ramadan, malam yang berkat, begitu. Jadi maka Lailatul Qadar, malam Al-Qadar yang kita akan temui insya-Allah taala bulan Ramadan nanti, mubarakatun, kan, adalah yang diberkati. Malam itu malam yang diberkati. Jadi Allah Taala memberi keberkatan pada malam itu. Kerana dia yang memiliki segala keberkatan. Wa mahul al-aqsa mubarakun, dan apa yang ada di sekitar Masjid Al-Aqsa itu diberkati. Wa ardus Syam, dan bumi Syam, wasafaha bil barakah, Allah Ta'ala sifatkan dia dengan keberkatan. Fi arba'ati mawadhi', pada 4 tempat dalam Al-Quran. Atau 5 ataupun 5 tempat. Wa tadabbar qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perhatikan, hayatilah kan sabda Nabi SAW dalam hadis Thauban yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ketika Nabi SAW selesai daripada solat, Nabi kata apa? Allahumma antas salam, ya Allah, engkau lah as-salam, wa minkas salam, daripada engkau lah keselamatan itu, kan? Tabarakta, lafaz tabarakta tadi, engkau lah yang maha mulia, ya dzal jalali, wahai yang mempunyai segala keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Kata Syekh di sini, dan dapat diambil faedah, diambil faham daripada firman Allah Ta'ala, tabarakasmu rabbik, ya? Maha mulia nama Tuhan engkau. Surah Ar-Rahman ayat 78 kan, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya? Jadi diambil, dapat difahami daripada firman Allah Ta'ala itu, tabarakasmu rabbik, maha tinggi, maha mulia nama Tuhanmu, anna ismallahi mubarakun, bahawa nama Allah itu adalah yang berkat. Ismallah yang dapat dicapai bersama dengan nama Allah Ta'ala itu keberkatan. Kita cari keberkatan dengan menyebut nama Allah Ta'ala, berdoa dengan menyebut nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, kan? Menyebut nama Allah Ta'ala tadi untuk menyampaikan, untuk apa? Mencapai hajat dan maksud tujuan kita. Kenapa nama Allah itu ada keberkatan. Jadi tunalu ma'ahu al-barakah, bersama dengan sebutan nama-nama Allah tadi akan tercapailah keberkatan, terutamanya lafaz Ar-Rahman. Ya Rahman, Ya Rahim, maksudnya sesungguhnya bila orang itu berdoa dengan nama Allah Ta'ala Ar-Rahman ini, dia telah memohon kepada yang apabila diminta kepadanya dia tidak akan
dia tidak akan menahan, dia akan terus memberi, minta kepada nama Allah Ta'ala. Idza du'iya bihi istajaba, bila didoa dengan menyebut nama Rahman tadi, dia akan dimakbulkan. Allah akan makbulkan permintaan itu. Walaupun permintaan itu bukan hari diterima lah, bukan hari ini makbul, bukan lusa makbul, satu masa dia pasti akan makbul. ويقول ابن القيم رحمه الله, kata Ibn Qayyim rahimahullah, wa ta'ammal qawlahu ta'ala, perhatikanlah firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. 'Allama al-Qur'an, dia telah mengajarkan Al-Quran ini. Dia yang telah menciptakan manusia dan telah mengajarkan segala penjelasan kepada manusia. Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Baik. Jadi Ibn Qayyim kita perhatikan firman Allah Ta'ala ini. Ya, surah Ar-Rahman ini. Bagaimanakah Allah menjadikan makhluk dia? Ya? Kaifa ja'alal khalq, dijadikan ciptaan dia, wa ta'lim, dan pengajaran, pemberian ilmu. Kan? Yang mana ia itu terbit daripada sifat ar-rahmah. Sifat rahmah ni sifat apa? Belas kasihan, sifat kasih sayang, sifat pemurah. Muta'alliqan bismir rahman, yang mana iaitu tertakluk dengan nama Allah Ta'ala Ar-Rahman. Tengok kan? Allah sebut Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, penyayang, pengasih, kan? Bersifat rahmah. Kemudian disebut dengan sifat itu dia menciptakan ciptaan dia, yakni manusia, dan mengajarkan kepada mereka ilmu pengetahuan. Dan Allah Ta'ala jadikan makna-makna surah itu murtabitah bihadzal isim. Allah jadikan makna-makna bagi surah itu, surah Ar-Rahman tadi, berkaitan dengan nama ini, surah Ar-Rahman. Dan Allah Ta'ala sudahi surah itu, surah Ar-Rahman itu, dengan firman-Nya, Tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha mulia Tuhan, nama Tuhanmu yang memiliki segala al-jalal, kemuliaan, keagungan dan kemuliaan. Maka nama Tuhan Tabarak itu, kan, nama Allah yang Tabarak itu, Tabaraka itu huwal isim. Tabarak itu adalah nama yang dimulakan dengannya surah itu. Fal ismul ladzi tabarak, ya, mana dinamakan nama Ar-Rahman tadi dimulakan huwal isim, iaitu nama yang Allah Ta'ala mulakan surah itu dengan nama yang berkah tadi, iaitu Ar-Rahman. Iz maji'ul barakah, kenapa? Kerana kedatangan keberkatan, kesemuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Jadi yang mana keberkatan itu diletakkan pada segala perkara yang Allah berkati. Fa kullu ma dzukira alaihi burika fihi. Kan? Maka setiap perkara yang telah disebutkan atasnya keberkatan itu, maka dia diberi keberkatan padanya. Wa kullu ma akhla minhu nuzi'at minhu al-barakah. Setiap perkataan yang tak disertai dengan keberkatan, maka diangkat daripada segala keberkatan. Begitu. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja. Maha mulia Tuhan yang telah menjadikan di langit itu ada gugusan bintang-bintang. Jadi di sini adalah peringatanlah, ala ma yufiduhu alaina, mengingatkan kita tentang apa yang Allah telah limpahkan ke atas kita. Ini mana ayatnya mengingatkan kita tentang apa yang Allah telah limpahkan ke atas kita daripada segala nikmatnya. Biwasitati hadhil buruj, dengan perantaraan bintang-bintang ini, ya kan? Wan nairat, dan cahaya-cahaya ini, perantaraan planet-planet kan, dan cahaya-cahaya.
yang disebut dalam ayat ini. Gitu. Dan firman Allah Ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha mulia Allah sebaik-baik penciptaan. Kemudian lagi dalam surah Al-Furqan 1, tabarakalladzi nazzala al-furqan. Maha mulia Tuhan yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran. Kemudian Allah kata, tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin. Maha mulia Tuhan yang jika dia menghendaki dia menjadikan untuk engkau segala kebaikan daripada demikian itu, jannatin, syurga-syurga, kebun-kebun. Ya. Fatabaraka, lagi ayat yang seterusnya Allah kata fatabaraka rabbul alamin, fatabarakallahu rabbul alamin. Maha mulia Allah Tuhan sekalian alam. Kemudian lagi Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat 1, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha mulia Tuhan yang di tangannya segala kerajaan. Semua ni yang disebut ini tanbihun, peringatan. Kan? Tentang segalanya adalah hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala bil khairat. Ini segala kebaikan ni hanya khusus bagi Allah Taala dalam nak memberi kebaikan, memiliki kebaikan, memberi kebaikan, mencabut kebaikan, mendatangkan kebaikan. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu disebut seiring dengan lafaz tabaraka. Nah, ini kita hari ini kita bahas berkenaan dengan perkataan lafaz tabaraka. Jadi kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala pada yani tabarakan, mana tabaraka mubayyinan hajatan, yang mana Allah Ta'ala tadi disebut semua ni sebagai menjelaskan hajatal mawjudat ilal khaliq. Apa yang Allah sebut semua dalam ayat-ayat Quran ni, masuk dalam tu ada yang tersirat menunjukkan bahawa penjelasan bahawa segala yang wujud semuanya berhajat kepada pencipta. Ya? Dan menjelaskan tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya ke atas ciptaan-ciptaan dia tadi. Ya. Khairihi wa barakatihi, dan keberkatan yang diberikan ke atas seluruh makhluknya. Kemudian kata lagi Ibn Qayyim rahimahullahu taala, wa kullu kamalin wa khairin fiha, dan segala kesempurnaan dan kebaikan tu padanya, pada keberkatan pada tabarak tu kan, semuanya diambil faedah, difahami daripada kebaikan Allah Taala dan kesempurnaannya pada dirinya. Wa yatastamiddu minhu wa huwa la yustamad, tustamaddu minhu wa huwa la yastamiddu minha. Kan? Jadi Allah Taala mana hanya kepada kesempurnaan itulah kita semua berhajat dan memerlukannya. Dan Allah tidak berhajat kepadanya, kan, kepada segala kebaikan yang dihajati oleh makhluk. Sebab apa? Sebab dia yang memiliki segala kebaikan. Jadi makhluk faqirah ilaihi, berhajat kepada Allah. Kan? Wa huwa ghaniyyun anha, sedangkan Allah Taala Maha Kaya. Gitu. Kullu minha yas'aluhu kamaluhu. Maknanya semuanya meminta kepada Allah Taala kesempurnaannya. Fal malaikatu tas'aluhu, para malaikat juga meminta kepada Allah. Ma la hayata laha illa bihi, bahawa tidak ada kehidupan baginya melainkan dengan kurniaan Allah Ta'ala dan bantuan daripada Allah untuk mengingatinya dan bersyukur kepadanya. Jadi kehidupan kita ni adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala, dan Allah membantu kita di atas kehidupan, dan Allah membantu kita untuk jadi orang yang berzikir, mengingati Allah dan bersyukur kepada Allah, dan memperelokkan ibadat kerana Allah, dan melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala. Ini semua kurniaan daripada Allah Ta'ala. Wal qiyam bima ja'ala ilaihi min masalih alam wal ulawi wal sufli. Jadi untuk melaksanakan segala masalah kebaikan, sama ada di alam malaikat ataupun di alam dunia manusia ni kan. Begitu. Semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jadi seterusnya jadi kita lihat ya, ata'uhu, kurniaan Allah Ta'ala dan kebaikannya itu diberikan kepada semua makhluk. Untuk abrar, untuk orang yang baik, dan untuk orang yang fujar, yang derhaka, yang jahat. Gitu, derhaka kepada Allah Ta'ala,
Jadi segala kesempurnaan, kullu kamalin, kan? Lahu kullu kamal, bagi Allah Ta'ala segala kesempurnaan, wa minhu kullu khair, daripada Allah Ta'ala segala kebaikan. Lahul hamdu kulluhu, bagi Allah Ta'ala segala kepujian, hanya milik dia. Walahu thana'u, begitu juga segala ulangan pujian tadi adalah untuk atau milik Allah Ta'ala. Wa biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan kullihi. Dan wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu tabaraka ismuhu, ya? Dan kepadanya lah kembali segala perkara, tabaraka ismuhu, maha mulialah namanya, wa tabarakat awsafuhu, dan maha mulialah segala sifatnya, wa tabarakat af'aluhu, dan maha mulialah segala perbuatannya, wa tabarakat dhatuhu, dan maha mulialah zat Allah Ta'ala. Fal barakatu kulluha lahu, jadi keberkatan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhu, dan daripada Allah, milik dia dan daripada dia. La yata'azamahu khairu su'lihi wa la tanqusu, maknanya tidak menjadi kepayahan bagi Allah Ta'ala, kan, untuk mengurniakan sebaik-baik permintaan hambanya, kan, begitu. Dan tidak akan mengurangkan sedikit pun perbendaharaan kekayaan Allah Ta'ala di atas banyaknya pemberian Allah Ta'ala, dan infaknya Allah Ta'ala, ataupun Allah menabur, memberi segala kurniaan nikmat, tidak berkurang pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fal khairu kulluhu minallah. Ingat, segala kebaikan itu adalah daripada Allah. Wa ilaihi, kan, kepada Allah Ta'ala kebaikan itu, wa biyadaihi, dan di dua tangan, dan pada dua tangan Allah Ta'ala segala kebaikan itu. Farabbuna subhanahu, maka Tuhan kita yang maha suci, lahu kullu kamalin, baginya segala sifat kesempurnaan, wa minhu kullu khair, daripadanya segala sifat, daripadanya segala kebaikan, walahul hamdu kulluhu, dan baginya segala pujian segala-galanya, dan ulangan pujian hanya miliknya juga. Tabaraka ismuhu, maha mulia namanya, wa tabarakat awsafuhu, maha mulia segala sifatnya, dan maha mulia segala perbuatannya, dan maha mulia zatnya. Begitu. Kemudian la tanqusu khazainuhu ala kathrati ataihi wa jazili nawalihi, akufu jami' al-alam ilaihi mumtaddatan tatlubu wa tas'aluhu. Maknanya segala, akufu ni jamak kafun lah, kaf, tapak tangan yang ditedah. Jadi sekalian alam yang menadah, yang meminta ini, kan, yang menadah tangan meminta kepadanya, tatlubuhu, semuanya menghulurkan tangan meminta dan memohon kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 29, Allah kata apa? Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Yas'aluhu, memohon kepadanya, meminta kepadanya oleh segala yang ada di segala langit. Oleh yang ada di segala langit dan ada apa yang ada di bumi, semuanya menadah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surah Al-Maidah Allah sebut, yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Yadahu, kedua tangannya, mabsutatani, kedua tangan Allah Ta'ala itu dihamparkan. Yunfiqu, dia memberi nafkah, kaifa yasha, sebagaimana yang dia kehendaki. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, Ibn Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yadullahi mal'a, tangan Allah Ta'ala penuh, memenuhi, ya kan, kurniaan. La yaghidhuha nafaqatun, maknanya tidak berkuranganlah daripada Allah Ta'ala itu nafkah yang diberikan, sahaul laili, sepanjang malam, wan nahar, dan sepanjang siang. Dan sepanjang malam siang ni Allah Ta'ala memberi, dan tidak berkurang apa yang dia beri. Kathirul ata, sahha ni kathir al-ata, banyak pemberian dia, wal khair, dan kebaikan, wal barakah, dan keberkatan. Itu mana sahha tadi, ya, diberi dengan penuh keberkatan. Wa qala, kan, dan kata Nabi SAW, ara'aitum ma anfaqa,
Apakah pandangan kamu semua? Ara'aitum ay akhbirni, ceritakan kepada kamu semua ceritakan kepada aku. Ma anfaqa, apa yang dia telah nafkahkan munzu khalaqas samawati wal ardh, sejak dia ciptakan segala langit dan bumi. Fa innahu lam yaghid. Kan? Maknanya sesungguhnya tidak pernah berkurangan apa yang Allah nafkahkan tadi. Sejak diciptakan segala langit dan bumi, dia bagi kan? Sampai bila-bila? Sampai bila-bila Allah Ta'ala itu memberi. Di dunia Allah memberi, di alam barzah Allah memberi, di alam kebangkitan Allah memberi, di dalam syurga Allah memberi. Nikmat syurga yang berkekalan, yang tidak kunjung habis, tidak akan berkurangan. Begitu. Jadi kata Nabi SAW, fa innahu lam yaghid ma fi yadihi, tidak akan berkurang apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Falillahil hamdu awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Maka bagi Allah lah segala puji, awal dan akhir, yang zahirnya, yang batinnya. Ala khairihi al-jazil, di atas segala kelebihan kurniaan Allah Ta'ala, kebaikan kurniaan Tuhan al-jazil yang teramat banyak, wa fadlihi al-amim, dan kelebihan kurniaan Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu, wa barakatihi, dan keberkatannya ad-daimah, yang berterusan, yang berpanjangan, wa ni'amihi, dan segala nikmatnya al-wafiratil zahiratil batinah, yang begitu banyak yang diberikan, yang zahir dan yang batin. Fatabaraka subhanah, maka maha mulia Allah Ta'ala, lagi maha suci, bidawami judihi, dengan kesenantiasaan kemurahannya, pemberiannya, wa kathrati khairihi, dan banyaknya kebaikannya, wa majdihi, dan kemuliaannya, wa uluwi azamati, dan ketinggian keagungannya, wa jalali qudusihi, dan kemuliaan kesuciannya, al khairatu wan ni'amu fid dunya wal akhirah, segala kebaikan dan segala nikmat itu dunia dan akhirat, fil qadimi wal hadis, pada dulu dan sekarang, kan? Kulluha min fadlihi, semuanya itu adalah daripada kelebihan kurniaan Allah, fi wujudiha, pada kewujudannya, wa thubutiha, dan ketetapannya, nikmat itu, dan keterusannya, sifat nikmat yang berterusan, yang tidak pernah habis, ya, dan banyaknya dan berkatnya. Wa falillahil hamdu wal minnah, maka bagi Allah Ta'ala segala puji dan kurniaan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala pemberian itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa subhanahu al-quddus, tentang tabaraka al-quddus pula, dan dialah maha suci Allah Ta'ala al-quddus, yang maha suci, alladzi lahul muntaha akmalul kamal fi at-taharah wasfan wa mulkan. Mana alladzi lahul muntaha, yang baginya tu segala kesudahan, kesempurnaan. Mana milik dia, bagi dia. Tak ada yang lebih sempurna daripada dia dah. Tak ada yang sempurna melainkan Allah Ta'ala. Maha sempurna. Ya? Akmalul kamal fi at-taharati, pada kesucian, pada sifatnya dan pada kerajaannya. Dan baginya lah segala kesempurnaan, pada keberkatan, pada sifat dan kerajaan. Fal khairu, maka kebaikan itu semuanya pada dua tangan Allah Ta'ala, dan kejahatan itu tidak disandarkan kepada Allah. Wa syarru laisa ilaihi, keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan yang disandarkan kepada makhluk tadi. Fa amma kamalul taharah, adapun kesempurnaan kesucian pada sifat Allah Ta'ala, apa dia? Fa huwa kamalun naqa'i was safa'i, kesempurnaan kesucian, as-safa, naqa ni naqi, bersih, safa suci, jamal cantik, indah, al-'azamah wan nazahah agung tadi. Jadi memang tak ada perkataan dalam bahasa kita yang kita pun dapat terjemahkan dengan terjemahan yang indah, yang cantik, kan, seperti mana perkataan bahasa Arab yang mendatangkan makna yang berbeza-beza. Setiap perkataan itu dengan makna perkataan yang lain, dia menunjukkan makna berbeza dengan makna lebihan, atau makna mubalaghah tadi, berlebihan. Ya? Iaitu. Jadi wan nazahatul mutanahiyah min al-adnas, maknanya keagungan yang suci daripada segala kejelekan. Itu.
maka dia adalah sifat yang lazim bagi segala kesempurnaan. Lazim, sifat yang lazim bagi segala setiap kesempurnaan milik Allah Ta'ala pada zatnya, pada nama dia dan pada sifatnya. Gitu. Penjelasannya gitu. Okay. Dia kata wa amma kamalul barakah mulkan. Adapun kesempurnaan keberkatan pada kerajaan, pemilikan. Itu dia. Fahuwa alladhi yamlikuha, maka dialah yang memilikinya. Wa la yamliku ahadun min khalqihi mithqala dzarratin minha. Makhluk ni tidak memiliki apa-apa pun. Bukan milik kita semua. Diri kita pun bukan milik kita. Bagaimana harta kita? Kalau diri kita pun bukan milik kita, bagaimanakah dengan harta kita? Maka dia juga bukan milik kita. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah titipkan pada kita sebagai amanah untuk kita kendalikan dia. Mengikut lunas-lunas telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi sebesar zarah pun kita tak memiliki apa-apa. Bal huwa alladhi yubariku ala man syaa. Bahkan dialah Tuhan yang memberkati kita ke atas siapa yang dia kehendaki. Ay ja'alahu mubarakan, untuk jadikan hamba dia, makhluk dia yang diberkati min khalqihi, daripada para malaikat, daripada para nabi, daripada orang-orang saleh, dan juga keberkatan pada masa, keberkatan pada tempat dan selainnya. Gitu. Hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witr yusabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, fa idza sallama qala subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus 3 kali. Baik, daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia kata adalah Rasulullah SAW membaca pada witir dengan surah Al-A'la, dan surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Apabila Nabi SAW memberi salam, Nabi baca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Tanpa salam. Maksud Tuhan Maha Suci, Al-Malik Raja, Al-Qudus yang Maha Suci. Raja segala raja yang Maha Suci. Jadi zikir ni dibaca selepas solat witir. Yakni selepas selesai amalan siang dan malam. Dia seperti miskil khitam lah. Miskil khitam maksudnya penyudahan terbaik bagi segala amalan harian. Iaitu penyucian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Kemudian dan pemberkatan lah, maksudnya mengatakan Allah Ta'ala itu Maha Mulia. Itu juga penyucian bagi jiwa dan bagi hati, kan? Penyucian bagi jiwa dan hati untuk orang yang menyebutnya. Dalam Sahih Muslim daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kana yaqulu fi ruku'ihi, Nabi SAW menyebut dalam rukuknya dan dalam sujudnya, Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Dan Nabi SAW sebut dalam rukuk solat dia. Dia lafaznya Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ya. Baik. Apa makna subuh? Yang maha suci. Kudus juga makna maha suci. Rabbul malaikati, Tuhan para malaikat, dan Tuhan roh yang Jibril alaihissalam. Kemudian makna al-Qudus menghimpunkan segala makna kesucian dan keberkatan pada bahasa dan pada syarah. Makna Qudus yang menghimpunkan segala kesucian dan keberkatan, itu makna Qudus. Jadi Al-Qudus maknanya At-Taharah, suci lah. Ruhul Qudus, maknanya malaikat Jibril alaihissalam lah yang maha suci tadi. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran tentang air, ya, yang disifatkan dengan air itu dalam Quran dengan
kesucian, dan juga disifatkan air itu dengan keberkatan. Air ini disifatkan dia dengan sebagai kesucian dan juga keberkatan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan kami telah turunkan daripada langit air yang suci. Allah sebut tentang air suci tadi. Dan firman Allah Ta'ala, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Dan kami telah turunkan daripada langit air yang diberkati. Air yang diberkati. Dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Manaqib, daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, Rasulullah bersabda, hayya 'ala at-tahur al-mubarak wal barakatu min Allah. Marilah untuk bersuci dengan air yang diberkati ini, dan keberkatan itu adalah daripada Allah. Itu juga Nabi sebut tentang Al-Aqsa ardun muqaddasah, bumi yang suci. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, udkhulul ardal muqaddasata, masukilah bumi yang suci ini. Allah kata pada Bani Israel kan. Wa kadzalika hiya ardun mubarakah. Begitu juga dia adalah bumi yang diberkati. Yang disucikan, yang diberkati. Firman Allah Ta'ala, Al-Aqsa alladhi barakna hawlahu, iaitu Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekitarnya. Wa hadhihi al-ardu, dan bumi ini yang diberkati ini, ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Sama ada hukum Islam akan tetap padanya, begitu juga syariat akan tetap padanya. Ini adalah taqdisun azim. Ini adalah persucian yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebut tentang lafaz al-jannah, itu kebun, kita hadiratul Quds, maksudnya di sekitar tanah suci, tanah al-Quds tu, tanah suci itu, maknanya disebut sebagai al-jannah tadi. Iz laisa fiha illa tahirun tahara. Tidak melainkan kerana tidak ada padanya melainkan yang suci, yang layak bagi untuk mendekati atau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak masukinya la yadkhuluha 'alal mu'minin illa tahirun mutahhar. Kan? Begitu. Tidak memasukinya ke atas orang-orang beriman oleh orang yang suci juga, yang disucikan. Baik. Kita lalu kepada tajuk seterusnya, sebab tahsil barakat wal khairat. Sebab-sebab untuk menghasilkan, untuk mendatangkan segala keberkatan dan kebaikan ni, apa dia perkara yang boleh kita lakukan? Perkara-perkara yang dapat kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan ni dan keberkatan. Buat macam mana ni? Okey. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf, Allah sebut ayat 96. Al-A'raf jawab. Al-A'raf 96. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah kata di sini, walau anna ahlal qura amanu, dan kalaulah ahli suatu perkampungan itu mereka beriman.
Kampung kita ni, kalau semua orang beriman, bukan sekadar beriman, wattaqau, dan mereka itu bertakwa, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, nescaya kami akan bukakan untuk mereka, ke atas mereka, Allah kata, iman, takwa. Takwa apa dia? Semua golongan. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Nescaya kami akan bukakan ke atas mereka barakatin, segala keberkatan, minas samai wal ard, daripada langit dan bumi. Turun keberkatan daripada langit, daripada bumi terbit, timbul, kan? Muncul keberkatan. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka mendustakan, فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, maka kami ambil mereka, kami siksa mereka dengan sebab perbuatan yang mereka kerjakan. Walakin kadzabu فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Jadi huraiannya apa dia? Huraiannya, sekiranya mereka itu semua beriman dan bertakwa, nescaya akan berubahlah keadaan mereka. Macam hari ini kita diuji oleh Allah Taala dengan ujian yang berat, kan? Dia ujian corona ni, kan, dia dah sampai kepada fasa yang agak ringan. Ya. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa, akan keadaan kita akan berubah. Dan lahallat alaihimul barakat, kebarakat, jadi segala keberkatan itu akan datang kepada kita. Wala afadallahu alaihim min rizqihi fis samai wal ard, Allah Taala akan limpahkan ke atas mereka daripada rezekinya, kurniaannya pada langit dan bumi. Subhanallah. Wala an'ama alaihim na'imahul mubarak, nescaya dia akan beri kepada mereka nikmatnya yang diberkati. Alladzi tatma'innu bihil hayat, yang mana dengan nikmat itu kehidupan akan jadi tenteram, jadi aman. Ya kan? Itminan. Wala yaqubuhun nikal wal bawar, yang mana tidak akan datang selepasnya siksaan dan kecelakaan. Sebab iaitu menghasilkan keberkatan adalah iman dan takwa. Ini penting. Sebab tahsil al-barakat wal khairat. Barakatul iman wa taqwa. Jadi fal barakatu qad takunu ma'al qalil idza uhsina al-intifa' bih. Maknanya keberkatan itu barangkali dia daripada sikit je. Benda tu sikit tapi berkat. Yang mana kita akan dapat ambil manfaat daripadanya dengan manfaat yang besar. Walaupun dia sedikit. Wa kana ma'ahu as-salah wal amnu wal ridha wal irtiyah. Yang mana dia akan datang bersama dengan keberkatan itu, dia as-salah, kebaikan, keamanan, keredaan, kerehatan. Kemudian disebut wa kam min ummatin ghaniyatin qawiyatin walakinnaha ta'ishu fi shiqwah. Berapa banyak umat yang kaya raya, yang gagah, yang kuat, akan tetapi mereka hidup dalam keadaan kecelakaan, kesempitan, hidup dalam keadaan tidak ada kebahagiaan. Muhaddadatun fi amniha, keamanan dia sentiasa tergugat. Muqatta'atul awasir bainaha, sentiasa mana tidak ada dia panggil hubungan yang harmoni di antara mereka. Yasudun nasu fiha al-qalaq, yang mana ia membawa manusia kepada keluh kesah. Wa yantazir al-inhilal, yang mana dia sedang menanti kejatuhan dan keruntuhan masyarakat itu. Fa yaquwwatun bila amnin, maka dia adalah kekuatan tanpa ada keamanan. Macam negara barat kafir dan sebagainya, kan, yang dia mengaku dia kuat tapi tak ada keamanan, tak ada ketenteraman, setiap dalam ketakutan. Wa huwa mata'un bila ridha, yang mana dia adalah kebendaan, kekayaan yang tidak pernah ada rasa puas. Kan? Dah kaya orang dah tak reda lagi, nak ambil yang orang, nak ampai yang orang, nak takluk yang orang, nak jajah yang orang. Wa hiya wafratun bila salah, maknanya
dia dapat sesuatu tetapi tidak ada kebaikan. Ada kelapangan, ya kan? Tapi tidak ada kebaikan. Wa huwa hadirun zahin yataraqqabuhu mustaqbal nakid. Maknanya dia panggil hadirun zah, maksudnya dia panggil kehidupan sekarang, kan? Kehidupan yang tidak tenteram. Yang masa depannya adalah keburukan, kecelakaan, penyesalan. Wahwa wal ibtila alladhi yaqubuhu an-nikal, dia adalah bala bencana yang akan datang selepasnya siksaan. Inilah dia. Yang tidak bila tidak ada keberkatan. Jadi innal barakat al-hasilah ma'al iman wa taqwa, sungguhnya segala keberkatan yang terhasil bersama dengan iman dan takwa, ya, ialah keberkatan pada segala perkara. Dan keberkatan pada jiwa, pada diri, dan keberkatan dalam perasaan tadi, dan keberkatan dalam kehidupan yang baik ialah keberkatan yang tunmil hayat. Maksudnya dia memberi kehidupan yang bahagia. Yang dia sentiasa mengangkat kehidupan tadi kepada lebih indah dan seronok. Bukan semata-mata kita ada kelapangan, keluasan di sudut harta benda, tapi hidup dalam penuh kecelakaan dan menuju kepada keruntuhan dan kejatuhan. Bukan macam tu. Kata Al-Fakhr Razi rahimahullah, barakatus sama'i bil matar. Keberkatan daripada langit apa dia? Allah turunkan dengannya hujan. Wa barakatul ardi bin nabati wath thimar. Keberkatan bumi pula Allah keluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Wa kasratul mawashi wal an'am, iaitu banyak haiwan ternakan, kan, kambing, unta, lembu dan sebagainya. Kemudian husulul amni was salamah, terhasilnya keamanan dan kesejahteraan. Kenapa? Wadzalika, demikian itu, li'anna as-samaa'a tajri majral ab. Langit itu dia diibaratkan seperti bapa. Langit itu diibaratkan seperti bapa. Wal ardu tajri majral diibaratkan seperti ibu. Wa minha yahsulu jami'il manafi' wal khairati bi khalqillahi ta'ala wa tadbirihi. Dan daripadanya langit dan bumi itu terhasillah segala manfaat-manfaat dan kebaikan. Kalau ada ibu, tak ada, kalau ada ayah tak ada ibu, macam mana berkembang? Anak-anak tak ada. Begitu juga kalau ada ibu tak ada ayah, tak jadi juga. Mesti ada dua-dua tadi untuk menghasilkan segala manfaat, segala kebaikan dengan ciptaan Allah Ta'ala dan pentadbiran Allah Ta'ala tadi. وقال الإمام البغوي, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, yakni al-matar, iaitu hujan daripada langit dan tumbuh-tumbuhan daripada bumi. Wa aslul barakah al-muwadhabah ala syai', asal keberkatan itu adalah berterusan, berkesinambungan ke atas sesuatu. Ay taba'ana alaihimul matar wan nabat wa rafa'na anhum, taba'na alaihimul matar wan nabat wa rafa'na anhumul qahta wal jadab. Maksudnya kami angkat, kan, kami ikuti ke atas mereka hujan, selepas hujan tu ada tumbuh-tumbuhan, dan kami angkat daripada mereka itu segala kemarau, kemarau dan kegerisangan, tanah yang gersang. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka telah mendustakan, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun, dengan perbuatan mereka yang telah mereka lakukan, minal a'malil khabithah, daripada amalan-amalan yang keji. Gitu. Kemudian awalan, yang pertamanya barakatul iman, keberkatan keimanan. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini dulu. Kita sambung lagi lah, kan, masa yang akan datang insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.